Okey, untuk definisi hibah je lah dari segi bahasa. Hibah ni bermaksud pemberian, iaitu pemberian tu sama ada berbentuk ain ataupun tidak. Manakala dari segi istilah syarak pula ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan, iaitu iwad. Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa balasan semasa hidup secara sukarela, bahkan dia bukan mengharapkan pahala di akhirat dan memuliakan seseorang tu. Selalunya menggunakan lafaz ijab dan kabul. Manakala untuk hadiah pula bermaksud pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia itu akan ada hubung kait dengan sesuatu perkara. Terdapat pelbagai isu permasalahan dalam hibah. Antaranya ialah penarikan balik hibah atau pembatalan hibah. Hibah yang telah sempurna rukunnya akan berkuat kuasa serta-merta dan tidak boleh ditarik balik. Jumhur fuqaha tidak mengharuskan penarikan balik hibah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dengan maksudnya tidak halal bagi seorang lelaki memberikan sesuatu pemberian atau menganugerahkan sesuatu kemudian ia memintanya semula, kecuali si bapa meminta semula apa yang diberikan kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan 4 perawi dan disahkan oleh Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Adalah jelas bahawa sesuatu hibah tidak boleh ditarik balik melainkan hibah daripada seorang bapa kepada anaknya. Tafsiran bapa ini termasuklah ibu dan datuk, tetapi tidak termasuk ibu atau bapa angkat. Walau bagaimanapun, jika barang yang hendak dihibahkan itu belum diserahkan atau diterima oleh penerima hibah, penarikan balik masih boleh dibuat kerana syarat hibah masih belum dipenuhi. Secara umumnya, para fuqaha bersetuju tentang keharusan pembatalan hibah sekiranya ia dilakukan secara redha meredai antara pemberi dan penerima hibah atau melalui keputusan hakim. Sungguh pun Islam membenarkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh bapa termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain kepada anak-anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat bahawa harta tersebut masih di dalam pemilikan anaknya ataupun cucunya. Sekiranya harta itu terkeluar dari kekuasaan dan pemilikan anaknya atau cucunya seperti telah dijual, diwakaf atau dihibah kepada orang lain dan harta itu telah diterima oleh penerima iaitu orang lain, maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik lagi. Isu hibah yang kedua ialah masyarakat kurang pengetahuan tentang hibah sebagai instrumen perancangan harta. Hibah tidak digunakan secara meluas sebagai instrumen perancangan harta oleh masyarakat Islam di Malaysia kerana kurangnya pengetahuan. Hanya 2 cara yang biasa diketahui oleh masyarakat iaitu melalui penguatkuasaan undang-undang iaitu faraid atau dengan membuat wasiat mengkaji bahawa masyarakat Islam kurang mengetahui tentang kewujudan kaedah lain yang boleh digunakan untuk pengagihan harta kecuali faraid. Menurut ZAR, Perunding Pusaka Sendirian Berhad, masyarakat Islam masih kurang kesedaran mengenai amalan perancangan harta dengan betul. Kesedaran perancangan harta pusaka di kalangan umat Islam di Malaysia juga termasuk kekurangan kesedaran mengenai hibah sebagai instrumen untuk menguruskan harta mereka. Isu hibah yang ketiga ialah hibah harta bercagar, iaitu pemilikan tidak sempurna. Antara isu yang sering dibangkitkan mengenai harta yang boleh dihibahkan ialah harta yang belum sempurna dimiliki oleh pemberi hibah sama ada ianya boleh dihibahkan atau tidak. Seperti harta yang masih dalam cagaran atau gadaian, yang belum sempurna dimiliki oleh pemberi hibah atau harta yang masih dalam pembiayaan. Realiti hari ini kita menyaksikan bahawa ramai orang Islam berhutang untuk memiliki sesuatu harta tertentu. Umpamanya untuk membeli rumah mereka terpaksa berhutang dengan pihak bank. Adalah sukar untuk menemui pembeli rumah hari ini yang mampu membayar secara tunai kepada syarikat pemaju perumahan. Sekiranya pembeli-pembeli harta berkenaan tidak dibenarkan untuk menghibahkan harta tersebut atas dasar rumah atau harta berkenaan masih lagi dalam pembiayaan, maka sedikit sangat manfaat yang boleh mereka perolehi daripada harta yang bakal mereka miliki kerana kegangan tersebut.
Selain itu, pihak bank masih belum mengamalkan polisi yang membenarkan harta cagaran dipindah milik sama ada melalui hibah atau selainnya. Sekiranya bank membenarkan harta yang masih dalam cagaran dihibah, ia memberikan kerugian kepada pihak mereka dan boleh mengundang pelbagai masalah pada masa akan datang. Sebagaimana kajian oleh Wan Kamal Mujani et al. 2012 mengatakan bahawa menjadi amalan dan polisi pihak institusi kewangan terutamanya pihak bank tidak membenarkan transaksi pindah milik dibuat ke atas hartanah ataupun rumah yang masih dalam cagaran, melainkan setelah pembayaran penuh telah dibuat. Pihak bank berhak untuk tidak mengambil risiko membenarkan harta yang masih dalam tempoh cagaran dihibah. Isu hibah yang keempat ialah tiada undang-undang khusus yang digubal untuk undang-undang. Dalam erti kata lain, tiada garis panduan khusus untuk masyarakat pengamal undang-undang dan agensi yang terlibat untuk rujukan. Masyarakat mungkin berminat menggunakan hibah untuk mengagihkan harta, tetapi mereka tidak tahu sumber rujukannya. Apabila masyarakat hanya bergantung kepada peruntukan yang sedia ada yang terlalu ringkas, ia boleh menyebabkan pertikaian di masa depan. Pertikaian berkenaan hibah akan dirujuk ke Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah merujuk kepada pandangan dan pendapat para ulama dalam memutuskan sesuatu perkara. Namun, ia mungkin menimbulkan kesulitan di kalangan hakim untuk memutuskan kerana tidak ada undang-undang tertentu untuk dirujuk. Isu yang kelima ialah hibah kepada bukan waris ataupun bukan Islam. Tiada syarat khusus yang diberikan kepada penerima hibah. Syarat umum yang dijantakan ialah penerima hibah ialah seorang yang berkeahlian untuk menguruskan harta yang diterimanya. Tetapi hal ini boleh dibatasi dengan pelantikan pemegang amanah dan sebagainya untuk menguruskan pentadbiran harta pemberian tersebut. Oleh kerana itu, penerima yang gila, cacat akal, kanak-kanak, berbeza agama dan sebagainya tidak akan mencacatkan kontrak hibah tersebut. Hibah ini tidak tertakluk kepada waris saja. Sebaliknya, pemberi hibah boleh memberi kepada sesiapa saja yang disukai walaupun ianya bukan waris. Contohnya, seseorang anak angkat memang tidak berhak ke atas harta keluarga angkatnya. Namun, atas dasar kasih sayang, keluarga angkatnya boleh menghibahkan hartanya kepada anak angkat itu tanpa perlu mendapat persetujuan waris lain. Pengangkatan sememangnya tidak memberikan hak kepada anak angkat mewarisi harta peninggalan keluarga angkatnya. Begitu juga ibu bapa angkat atau keluarga angkat tidak berhak untuk mewarisi harta anak angkat. Walau bagaimanapun, anak angkat boleh memperolehi harta dari keluarga angkatnya menerusi instrumen hibah. Okey, seterusnya kita sambung kepada objektif kajian yang mana berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, iaitu dalam tajuk hibah ini, kami telah membuat beberapa kajian berdasarkan beberapa objektif yang ingin kami capai. Iaitu antara objektifnya, yang pertama, mengenal pasti tentang maksud sebenar hibah supaya kita semua dapat membezakan antara proses pengagihan harta-harta lain. Maksudnya kita dapat tahu macam mana hibah ni dilakukan dan macam mana proses lain dilakukan. Seterusnya, yang kedua, dapat membezakan hukum-hukum hibah mengikut setiap pandangan mazhab-mazhab lain. Jadi setiap mazhab pastinya ada pandangan mereka sendiri, dan pastinya ada perbezaan antara keempat-empat mazhab tersebut. Objektif kajian yang ketiga, iaitu kita akan dapat menyatakan bagaimana proses hibah ini diaplikasikan di Malaysia. So, dalam kajian ini kita akan dapat lihat macam mana proses hibah ini dilaksanakan di negara kita. Itu. Dan seterusnya, objektif kajian yang keempat, kita akan dapat memberi cadangan untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan hibah di Malaysia. Maksudnya, kebanyakan isu-isu yang bangkit di Malaysia ini melalui kajian yang telah kami lakukan, pada akhirnya kita akan dapat tahu macam mana selesaikan setiap masalah yang telah berlaku mengenai hibah ini di negara kita. Okey. Untuk rukun hibah, yang pertama ialah pemberi hibah. So, syarat untuk pemberi hibah ni ialah mestilah seorang pemilik mutlak barang ataupun harta tu. Lepas tu dia haruslah berfikiran waras dan rasional, iaitu, dan juga dia perlulah cukup umur, iaitu baligh lah, hanya bukan kanak-kanak, dan dia juga tidak dihalang untuk
menguruskan harta dia tu. Juga merupakan seorang yang berkemampuan untuk melakukan segala urusan pentadbiran harta tu. Dan dia juga haruslah sukarela menghibahkan harta dia tu tanpa paksaan. Yang kedua, penerima hibah. Itu syaratnya penerima hibah ni pula. Jadi perlukan untuk penerima hibah tu sebenarnya hadir semasa pemberian hibah tu dibuat. Untuk yang penerima hibah tu pula, hendaklah orang yang telah lahir dunia ni, tapi bukan kanak-kanak. Kalau untuk kanak-kanak tu, ia lebih dikategorikan sebagai hadiah, melainkan penerimaan tu oleh wali dia. Okey, untuk rukun barang yang dihibah tu, syarat dia hendaklah harta tu hendaklah wujud ketika hibah tu dibuat. Selain itu, barang tersebut mestilah bernilai seperti kereta, rumah dan barang kemas. Seterusnya, harta yang dihibah tu hendaklah milik pemberi hibah, yang mana bukan harta yang dicuri atau dijumpai di mana-mana. Okey, untuk sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Iaitu lafaz ijab tu hendaklah diungkapkan oleh pemberi. Contohnya macam, aku berikan barang ini kepadamu. Lepas tu manakala lafaz qabul pula hendaklah diungkapkan oleh penerima. Contohnya seperti aku terima. Ucapan ini haruslah diungkapkan secara jelas. Okey, untuk perbezaan antara hibah dengan hadiah ni pula, contohnya dari segi pengertian dia. Dari segi pengertian, kita dapat lihat bahawa hibah tu ialah pemberian sesuatu tanpa gantian, manakala maksud hadiah ni ialah pemberian sesuatu barang kepada seseorang sebagai satu penghormatan ataupun kemuliaan. Okey, kita dapat contohnya macam hibah ni kita tak perlu untuk balas balik. Kalau dah bagi tu maknanya sebagai hibah, bukannya sebagai untuk kita dapat balasan ke untuk dapat apa-apalah. Kalau hadiah ni mostlynya kita akan buat kita akan bagi atas membalas jasa, macam tu. So perbezaan yang kedua ialah akad hibah itu perlu kepada lafaz ijab dan qabul seperti dalam urusan jual beli dan seluruh hak milik. Manakala hadiah ni ia tak perlu pun kepada lafaz ijab dan qabul. Bahkan dia cukup sekadar terima serahan tu dan memiliki dia. Okay, baik, seterusnya kita akan sambung ke bahagian cadangan dan penyelesaian. Setiap permasalahan yang muncul pastinya akan terdapat beberapa cadangan ataupun penyelesaian yang boleh kita lakukan ataupun kita usahakan. Seperti isu-isu yang telah berlaku dalam masalah hibah ini, jadi di sini saya akan cuba memberikan beberapa cadangan ataupun penyelesaian bagi isu-isu tersebut. Okey, jadi penyelesaian ataupun cadangan yang pertama ialah meninggalkan sikap penarikan balik hibah. Jadi merujuk pada Rabi'ah, sebagaimana kita perlu tahu bahawa penarikan hibah ini pada asasnya adalah tidak boleh dilakukan. Hal ini bersandarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, yang bermaksud orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Tetapi bagi seorang bapa pula, ia harus baginya untuk menarik balik hibah yang telah sebelum dilakukan selepas qab yang telah dilakukan kepada anaknya. Hal ini kerana ia merupakan pengecualian kepada prinsip asas menarikan balik hibah tersebut. Terdapat beberapa jumhur fuqaha daripada mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'i dan Zahiri berpendapat bahawa bapa diharuskan untuk menarik balik hibah yang telah dilakukan kepada anaknya dengan melalui beberapa syarat yang telah ditetapkan. Tetapi penarikan tersebut adalah bertujuan untuk memberi kesamarataan pemberian di kalangan anak-anak atau tanpa tujuan tersebut. Namun menurut mazhab Syafi'i, menarikan balik hibah oleh bapa boleh menjadi makruh apabila hibah yang diberikannya dapat diagihkan secara adil antara anak-anaknya dan tiada sebarang catatan yang boleh membuatkan bapa menarik balik hibah antara anak-anaknya, seperti anaknya menggunakan hasil hibah ke jalan maksiat ataupun mendahaka kepada bapanya.
Oleh itu, kita sebagai seorang Muslim, elakkanlah diri kita ini daripada macam melakukan perkara yang makruh ataupun harus ini. Sebab itu pun walaupun tidak mendatangkan dosa, tapi satu perkara yang tak elok. Hal ini kerana perkara tersebut lebih baik ditinggalkan daripada melakukan, kerana dengan meninggalkannya kita akan beroleh pahala. Seterusnya, cadangan yang kedua ialah mendedahkan tentang kebaikan hibah kepada masyarakat. Sebagai seorang Muslim dan masyarakat yang inginkan keharmonian dalam kehidupan, kita mestilah mengetahui tentang manfaat yang boleh kita dapat ataupun kita perolehi daripada melakukan hibah ini, yang mana dapat mengurangkan masalah kita dalam pengurusan harta. Konsep hibah yang telah diwujudkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta telah diamalkan oleh orang-orang Islam di seluruh dunia ini merupakan satu bentuk pengurusan harta yang telah dianjurkan oleh Islam sendiri. Kehadirannya bukannya untuk melengkapi sistem faraid, tetapi ia wujud adalah untuk melengkapkan lagi sistem peragihan harta di dalam Islam. Menurut seorang ahli akademik iaitu Dr. Siti Zalika Magno, beliau berpendapat bahawa sistem faraid ialah sistem peragihan harta serta seorang waris yang merupakan sistem peragihan harta kepada seorang waris apabila seorang itu meninggal dengan mengejut dan meninggal dunia pada usia muda tanpa sempat membuat persediaan untuk pembagian harta. Justru hibah ini boleh digunakan sebagai perancangan awal dalam mewariskan harta untuk tujuan kebaikan. Dan itu juga hibah ini membawa maksud yang sama dalam semua bentuk pewarisan harta yang lain, iaitu pembagian harta yang dilakukan secara adil dan boleh mewujudkan sikap kasih sayang antara keluarga. Seterusnya, bagi cadangan dan penyelesaian yang ketiga ialah mengelakkan hibah harta bercagar. Kerana cagaran bermaksud harta yang dibeli, digadai atau diserah hak melalui proses pendaftaran gadaian ke atas hak milik tersebut kepada institusi kewangan atau kerajaan atau juga kepada individu sebagai jaminan untuk menjamin kepentingan pihak tersebut yang memberi pinjaman untuk membolehkan bayaran pinjaman dikeluarkan kepada penjual atau pemaju. Hartanah berjaga ini hanya akan dilepaskan dari gadaian atau surat ikatan penyerahan hak, yang mana hanya dibatalkan setelah pinjaman, iaitu pemilik hartanah menyelesaikan segala pinjaman yang dibuat. Justru itu, jadi sebabkan itu, sepanjang tempoh pinjaman dan selagi mana pinjaman tersebut tidak diselesaikan, maka sebarang transaksi pindah milik ke atas berjaga tidak boleh dilaksanakan oleh pemilik hartanah tersebut tanpa kebenaran dan kelulusan daripada pemegang gadaian atau pencagar tersebut. Ini adalah kerana hartanah tersebut adalah satu jaminan bagi pinjaman yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadaian atau penerima serah hak. Jadi cadangan seterusnya ialah mengkhususkan undang-undang bagi hibah ini. Terdapat keperluan untuk undang-undang tertentu untuk hibah digubal, iaitu enactment memandangkan hibah jatuh di bawah perundangan negeri atau membuat standard di antara negeri-negeri berkenaan dengan peraturan-peraturan hibah dan diletakkan di bawah satu akta untuk hibah, atau sekiranya tiada undang-undang tertentu yang digubal untuk hibah, sekurang-kurangnya terdapat keperluan bagi negeri masing-masing untuk menggantikan perkataan hadiah, geran pertimbangan dan pertimbangan hayat dalam peruntukan yang disebut dalam bahagian sebelumnya dengan perkataan hibah. Maksudnya menggantikan perkataan tersebut pada hibah. Jadi senang orang nak faham. Harus ada standard dari segi penggunaan perkataan untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan orang ramai dan menghasilkan satu modul hibah sebagai paduan untuk semua pihak yang terlibat. Jadi untuk kurangkan kekeliruan masyarakat, jadi tukarkan perkataan-perkataan yang lebih kurang sama itu pada hibah. Jadi seterusnya yang terakhir, cadangan yang terakhir adalah kebenaran hibah kepada bukan waris ataupun kepada bukan Islam. Hibah juga boleh diberikan kepada orang bukan Islam atau siapa sahaja yang tidak mewaris menjadi hak waris kepada pemberi hibah. Boleh saja seorang Muslim memberikan hibah kepada bukan Islam. Menurut Ali As-Saudi, adapun hibah orang Muslim kepada orang kafir itu boleh, baik orang kafir tersebut adalah orang Yahudi, Nasrani, Majusi atau kafir musta'man di negara Islam. Pandangan di atas, sebelum ni kita tengok hadis di atas, kita baca dalam konteks ketika apa yang dihibahkan itu memang boleh dimiliki oleh
orang bukan Islam. Kebolehan berhibah sedemikian adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Taala yang maksud Allah tak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi menurut Al-Kawashi, sebagaimana dikemukakan Ibnu Ajibah, ayat tersebut turun sebagai bentuk rusah ataupun kemudahan menjalin hubungan dengan bagi pihak yang memusuhi dan memerangi kaum mukmin. Menurutnya, ayat tersebut juga menunjukkan kebolehan berhubungan dan berbuat baik kepada orang-orang tidak Islam yang tidak memerangi umat Islam di antara mereka masih tetap kuat. Dengan adanya instrumen hibah, banyak masalah berkaitan tentang harta yang timbul akibat pengangkatan ketiadaan waris serta pemberkatan agama ke agama Islam dapat diselesaikan. Sebelum kami mengakhiri pembentangan ini, marilah kita lihat apakah kelebihan pengurusan harta secara hibah. Antara kelebihan hibah ialah harta yang diberikan bukan lagi menjadi harta pusaka. Harta tersebut tidak boleh dituntut oleh waris lain. Proses pemindahan harta dapat dilakukan dengan mudah. Sesiapa sahaja boleh menerima harta seperti anak angkat dan jumlah harta yang diberikan tidak terhad. Namun begitu, apabila hibah telah dibuat, ia yang tidak boleh ditarik balik kecuali bapa yang menghibahkan harta kepada anaknya atau datuk kepada cucunya. Rumusannya, hibah ialah satu instrumen dan alternatif kepada perancangan harta seorang semasa hayat pemilik harta yang paling kompetitif dan paling istimewanya kerana keupayaannya menyelesaikan banyak isu-isu yang berbangkit yang tidak dapat diselesaikan oleh instrumen pengurusan harta yang lain selain daripada menggunakan wasiat dan faraid. Merancang harta melalui kaedah hibah bukanlah bermakna seorang individu itu telah menolak fungsi instrumen lain seperti faraid dan wasiat. Bahkan sebenarnya, kepelbagaian mekanisme yang disediakan oleh syariah telah menjadikan umat Islam mempunyai beberapa alternatif dan masing-masing boleh membuat pilihan yang terbaik menurut kepada keperluan individu dan realiti semasa. Hibah mempunyai kedudukan sekaligus peranannya tersendiri kerana ia sama-sama disyariatkan oleh syariah sebagaimana instrumen atau kaedah yang lain. Sebarang pertikaian terhadap hibah biasanya disebabkan ketidakjelasan terhadap kedudukannya, hukum hakam serta prosedur mengenainya yang menyebabkan timbulnya persepsi yang kurang baik terhadapnya. Lebih malah lagi, apabila terdapat pihak-pihak mempromosikan produk hibah tapi tanpa kefahaman yang benar-benar mencukupi. Oleh yang demikian, menjadi keperluan kepada umat Islam untuk mempelajari dan memahami ilmu dan kemahiran yang berkaitan dengan hibah, termasuk konsep, prosedur dan kesan hibah sebelum melaksanakannya dalam pengurusan harta mereka. Penyediaan dokumentasi hibah seharusnya dibuat oleh pihak-pihak yang benar-benar faham seperti kalangan profesional atau organisasi tertentu yang benar-benar mempunyai pengetahuan dan beroperasi dalam ruang lingkup peruntukan undang-undang supaya ia dapat berfungsi mengikut kehendak pemilik harta tersebut. Hibah yang sempurna akan dapat memastikan harta yang diusahakan dengan jerit perih semasa hidup tidak akan menjadi bahan pertelingkahan antara kaum keluarga.